A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz? Seindah kasih kami bawakan kepada anda pada pagi ini siaran untuk Tanyalah Ustaz bagi edisi Selasa 4 April 2023 bersamaan dengan 13 Ramadan 1444 Hijri. Ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu, sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar puasa kita? Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini tajuk yang sama-sama bakal kita diskusikan, kita bincangkan untuk 4 April pada pagi ini, iaitu kita bawakan dengan topik darurat Ramadan. Darurat Ramadan, apakah yang dimaksudkan dengan darurat Ramadan itu? Sama-sama kita akan bincangkan, kita diskusikan bersama dengan bintang ilmuwan kita yang telah pun bersama dengan saya di studio pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa okey Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada sesuatu orang kata apa, bila sebut tentang darurat ni, ramai orang masih lagi tak faham apa makna darurat ni Ustaz, sebagai mukadimah topik pada pagi ini. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak alu-alukan juga kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, darurat Ramadan. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau terus sahaja anda boleh tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa yang menonton di FB Live, jalankan tanggungjawab anda. Sama-sama kita buat amal sikit pada pagi ini, kita tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Yang sedang memandu ke tempat kerja, hati-hati memandu, jangan menonton sambil memandu, insya-Allah, utamakan keselamatan. Baik Ustaz, bila sebut darurat Ramadan ni, mungkin makna ataupun maksud definisi darurat Ramadan dan sebagai mukadimah pada pagi ini. Tafadhal masykur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan Dai Anas, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kru-kru penerbit kita yang saban hari dan saban pagi bersama dengan kita pada pagi ini untuk khas kepada tuan-tuan kita bawakan Tanyalah Ustaz secara live pada setiap pagi. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan kita masih berada pada bulan Ramadan, masih lagi dihidupkan. Dan hari ini kita berbincang tentang darurat Ramadan. Yang mana darurat ini kita macam-macam darurat ada. Ada darurat berkait dengan kita panggil pengisytiharan darurat, ada darurat ni hukum, ada darurat ni berkait dengan penyakit dan macam-macam lagi. Jadi yang kita nak bincang pada pagi ini ialah khusus berkait dengan hukum hakam, berkait dengan darurat. Baik, jadi bila sebut tentang darurat ini, secara umumnya, ringkasnya dibahas oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Hatta Imam Al-Ghazali juga awal lagi menyebut tentang maqasidus syariah, kerana dia termasuk di bawah perbahasan maqasid syariah. Tujuan syariah ini dia punya, kita kata sebagai objektif utamanya ialah untuk apa? Iaitulah untuk menjaga 5 perkara. Jadi secara ringkasnya senang kita cerita, kalau 5 perkara ini, kalau kita tak lakukan sesuatu perkara,
sesuatu hukum, sesuatu amalan, maka akan ranaplah 5 perkara ni. Baik daripada sudut agama, dari sudut akal, daripada sudut harta, daripada sudut nasab, keturunan dan sebagainya, maka semua itu akan menjadi rosak. Semua itu akan jadi tumbang. Maka kalau kita, contoh macam kita kata puasa, maka puasa ni kalau kita kena buka puasa, tak buka puasa jadi mungkin melibatkan kematian. Jadi menyebabkan kita kata sebagai nyawa. Maka di situ kita nampak bahawa itu adalah dipanggil sebagai darurat. Dan antara juga yang orang sikit terkeliru antara darurat dengan rusah. Kan, rusah ni kita kata keringanan yang Allah bagi, dan rusah tu kebiasaannya dia dibincang di bawah usul fiqh yang di bawah tajuk hukum wad'i, iaitu berkait dengan keringanan yang Allah bagi, kan, ataupun kekurangan ataupun kuranglah Allah bagi. Contoh jamak qasar, patutnya solat 4 jadi 2. Itu rusah yang memang ada dalam nas, ada pada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi dia berbeza sikit dengan darurat. Maka darurat ni dia kena ambil. Kalau tak ambil, maka dia akan sebabkan kematian, kesakitan dan sebagainya. Kesan buruk. Jadi ada beza tu antara rusah dengan darurat. Baik. Tapi kita ambil dulu perbahasan tentang pagi ini, satu ayat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam ayat ni ada dua-dua. Ada rusah, ada darurat. Okey, daripada surah Al-Baqarah ayat 184, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menyatakan kepada kita, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menyatakan bahawa di dalam ayat tu, dan adapun hari-hari yang puasa itu ditentukan hari-harinya pada bulan Ramadan. Dan kemudian siapa di kalangan kamu yang mana bermusafir ataupun dalam keadaan sakit. Okay. So musafir dia ada rusah kat situ. Sakit mungkin ada darurat, mungkin ada rusah kat situ. Itu dia punya perbincangan. Dan kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bila kamu ambil, maksudnya berbuka puasa, maka kamu boleh menggantikan pada hari-hari yang berikutnya, iaitu selain pada bulan Ramadan. Dan kemudian Allah menyatakan bagi mereka yang mana tidak mampu berpuasa, dan kemudian mereka itu boleh membayarkan fidyah. Tak mampu ni apa? Sakit kekal ke, tak kekal ke, ataupun keadaan yang macam mana. Dan kemudian Allah menyatakan bahawa jika kamu membayar fidyah itu lebih, maka itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fidyah RM4, bayar RM10 satu hari. Lebih baiklah tu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa maka lebih baik untuk kamu. Dan kemudian Allah menyatakan hujung ayat tu, jika kamu mengetahui. Jadi situ ada beberapa perkara, beberapa isu yang insya-Allah kita akan jelaskan daripada ayat tu, yang mana kita akan perincikan nanti insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Satu mukadimah yang tepat dan padat, masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita untuk topik darurat Ramadan, beza rukhsah, keringanan dan juga darurat. Baik Ustaz. Menerusi Facebook, kita ada soalan yang pertama untuk kita raikan pada pagi ini. Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tentang rukhsah, Ustaz. Bila bermusafir, ada sebilangan kita mengatakan tidak perlu berpuasa, tetapi Islam mengharuskan berpuasa ketika musafir. Keadaan musafir yang bagaimanakah untuk membolehkan seseorang itu perlu berbuka puasa atau mengqada puasa tersebut? Sedikit tentang rukhsah, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, satu perkara yang sangat penting dalam perbincangan berkenaan dengan musafir. Pertama sekali kita tengok dia ada 3 pandangan di kalangan para ulama tentang isu ni. Jadi pandangan yang pertama yang menyatakan bahawa afdal ataupun terutama dia kata, ataupun pandangan itu menyatakan boleh dia untuk berbuka puasa dengan syarat cukup semua syarat-syarat musafir. Jaraknya, tempohnya, harinya dan sebagainya, maka cukup semua syarat-syarat musafir, tidak kerana maksiat dan sebagainya. Maka di situ merupakan pandangan yang dipelopori oleh Imam Malik dan sebagainya, yang menyatakan harus untuk dia berbuka. Kerana dalam hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata baginda Nabi SAW, laisa minal bir, tidaklah dikira sebagai baik ataupun bagus, iaitu siapa? Sama fi safar, ataupun dia berpuasa pada ketika mana bermusafir. Jadi maksudnya dia boleh berbuka lah. Itu kita kata pandangan yang membenarkan untuk berbuka puasa. Pandangan yang kedua, iaitu juga membenarkan untuk dia berbuka puasa tetapi dengan keadaan-keadaan tertentu. Itu pandangan mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i. Maksudnya kalau dia puasa apa? Kan Allah sebut tadi 184 surah Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa ketika mana bermusafir, ataupun kalau sakit tu tapi kamu mampu berpuasa sebenarnya, maka lebih baiklah untuk kamu berpuasa. Maka kalau ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i di sini, maka bolehlah untuk kita
terutama lebih afdal untuk kita berpuasa. Dan kemudian juga pandangan yang ketiga ni bagi saya agak menarik. Pandangan Imam Ibn Munzir juga dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan tengok kepada keadaan kita tu. Maksudnya bukanlah bermakna kita boleh sewenangnya buka puasa ketika musafir, ataupun bukanlah maksud kita tak payah buka puasa. Tengok keadaan kita. Maksudnya kalau mandu tu lain macam je kan. Dia pergi kiri kanan apa semua. Ini sebab lapar, sebab apa ni, terlampau mengantuk sangat dan sebagainya, perlukan air, maka yang tu afdal lah untuk dia buka puasa. Itu lebih baik. Tapi kalau dia okey je, steady je, tak ada masalah, maka okey je, maka lebih baik, lebih utama untuk dia untuk dia meneruskan puasa. Jadi saya ingat pandangan Imam Ibn Munzir yang juga merupakan salah seorang daripada imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kembali kepada keadaan kita. Kalau ini kita kata rukhsah yang kita boleh ambil, syarat cukup dah semua musafir 85 ke atas dan sebagainya kan. Tapi adakah perlu untuk kita ambil? Maka kalau perlu, maka kita tak perlu kita ambil lah. Maka kalau kita ambil, maka kena ganti pula lah. Jadi kalau kita tak nak ganti, lebih mudah dan sebagainya, maka cukup kita puasa dengan keadaan kita mampu berpuasa ketika mana bermusafir. Itu tak termasuk dalam darurat. Dia dikira sebagai rukhsah, keringanan yang Allah bagi. Kalau dia keadaan dia ambil. Kalau keadaan dia boleh, dalam keadaan dia mampu, maka teruskan puasa. Wallahualam. Kalau dah buka tu jangan buka tingkap pula, tunjuk burger bang, burger. Jangan. Musafir. Musafir. Letak kat kereta saya bermusafir kan. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, berpada-padalah. Baik, jadi bila sebut tentang darurat Ramadan ni Ustaz, ada soalan yang berikutnya. Baik, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah darurat Ramadan ketika zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tenteranya ketika berperang? Jika disebabkan kepenatan berperang pada ketika itu, dibolehkan untuk berbuka puasa asbab berperang dan menggantikan puasa tersebut di bulan yang lain. Mohon pandangan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Sahziatul Sidik. Okey. Bila kita melihat kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in, yang mana dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, pada waktu itu ketika mana kami dalam peperangan, dan peperangan itu pertama peperangan Badar, satu lagi disebutkan dalam hadis itu ialah Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Kan, dan kemudian pada waktu itu dua kali dalam hadis tu Nabi menyebutkan bahawa fa'aftiru, kan, maka berbuka puasalah kamu, huwa akwalakum, dia adalah lebih baik untuk kamu. Buka puasalah kamu dan lebih baik untuk kamu, sebab nak menghadapi musuh, nak berperang. Dan kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwatain. Kami pernah berperang dengan Nabi SAW dalam dua siri peperangan, Yaumul Badar, Ghazwatul Badar, Fathul Mekah, iaitulah pertama perang Badar, yang kedua pembukaan kota Mekah. Dan kemudian kedua tu kami berbuka puasa padanya. Kami tak puasa lah maksudnya. Okey, jadi daripada hadis ni kita kena tengok dia bukan sahaja kepenat. Dia bukan sahaja penat apa semua tak. Hadis ni disimpulkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, satu syarah hadis yang sangat hebat. Beliau menyatakan bahawa maksud sebenar daripada ni ialah supaya fizikal, mental kita kuat untuk menghadapi musuh. Bukan sebab penat. Bukan sebab penat, bukan sebab letih. Buka puasa lah letih. Kan, bukan. Penat rasa hari ni buka puasa lah. Tak, bukan. Maksudnya mental, fizikal kita tu nak fokus, bahkan ini pula nakkan kemenangan kepada Islam. Memang menanglah dalam peperangan Badar dengan pembukaan kota Mekah secara aman. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya sebab dia tu, hak tu memang betul-betul dikira sebagai darurat. Okay? Dikira sebagai darurat yang mana kalau hilang fokus, kalau hilang kekuatan, kalau ini melibatkan menang ni antara musuh Islam dan sebagainya, maka dia perlu pada waktu itu buka puasa. Jadi kalau ikut daripada sudut darurat yang disebutkan tadi, kalau kiaskan kepada cerita tentang perang itu, dia kena lebih detail lagi. So maksudnya kalau betul-betul kita perlukan, kalau tak ambil ini jadi isu kepada tubuh badan dan sebagainya, boleh pengsan, boleh tumbang, itu baru darurat. Kalah sebelum menang. Kalah sebelum menang kan. Itu baru termasuk darurat yang mana disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Maksudnya betul lah apa yang disebut oleh Imam Al-Munawi itu, tengok kepada keadaan sungguh-sungguh, dan yang itu ada keperluan ataupun tidak untuk kita nak mengambil rukhsah ataupun darurat yang dibenarkan dalam bab puasa itu. Wallahu alam. Allahu akbar. Insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan banyak lagi akan kita diskusikan berkenaan dengan darurat Ramadan. Terus setia menonton Tayalah Ustaz Seindah Kasih kembali selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan tayangan Ustaz Indah Kasih. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki untuk kita meneruskan pengajian ilmu kita pada pagi ini dalam tayangan Ustaz dengan tajuk Darurat Ramadan. Baik Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada Encik Faizal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah yang sepatutnya mengesahkan seseorang itu tidak boleh berpuasa kerana sakit? Adakah doktor atau diri sendiri? Apabila doktor menasihatinya agar tidak berpuasa, tetapi dia tetap degil dan mengabaikan nasihat tersebut, disebabkan itu sakitnya bertambah teruk, adakah dia seolah-olah menzalimi dirinya sendiri? Jika doktor peribadi kita bukan Muslim, adakah kita boleh mendengar nasihatnya supaya kita tidak berpuasa? Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Tuan Faizal. Persoalan berkenaan dengan kita nak pergi rawatan nak pergi rawatan tu doktornya siapa, kemudian boleh percaya ke tak kan, dan sebagainya. Baik, jadi perkara pertama yang kita kena letak bahawa bila ditanyakan tentang doktor ni, maka antara kepakaran yang kita perlu respect lah, iaitulah daripada sudut bidang perubatan dan kedoktoran. Kadang-kadang kita tak tahu, ustaz pun tak tahu. Kan ni kira-kira ni kena makan ni kan. Agak-agak tak boleh. Agak-agak tak boleh kan. Dia kena tepat, maksud dengan kajian, dengan dia punya alat-alat tertentu dan sebagainya. Maka kita kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya ahli zikri ni, dia adalah orang yang faham, yang tahu, yang belajar ataupun bidang dia termasuklah daripada doktor perubatan. Okey. Cuma persoalan yang timbul ialah dia ada dua kat situ. Pertama berkenaan dengan kita abaikan apa yang doktor dan sebagainya yang telah pun nasihatkan kepada kita. Sebenarnya daripada sudut itu, bila kita dah faham, kita dah jelas dengan bukti dan fakta, data yang tunjukkan, kan ditunjukkan apa pemeriksaan X-ray ke apa-apalah yang ada sebagai bukti, maka daripada sudut tu kita sepatutnya percaya. Dan sepatutnya kita melakukan perkara itu bukan sebab kita nakkan kepada pahala, betul. Kita nak pahala, tapi daripada sudut bidang, daripada sudut kepakaran atas nasihat yang memang kita dah respect, percaya, maka yang itu kita peganglah secara umumnya. Dan kemudian bila sebut tentang perubatan daripada sudut orang bukan Islam ataupun non-Muslim lah, tentang puasa lah, ni cerita tentang puasa, maka kita dapat faham bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun para ulama sendiri telah pun berbincang panjang tentang isu ni. Antara disebut oleh Imam Asy-Syabralisi dan juga disebut oleh Imam Al-Jamal dalam Hasyiah Al-Jamal, ni kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan bahawa kalau terbaik, afdal, lebih utama doktor tu Muslim. Doktor tu Muslim sebab ni bab puasa. Okay? Dia bukan sebab sakit parah ke nak kena bedah ke apa, ni sebab puasa. Sebab nanti bila keputusan dia akan jadi hukum pada kita. Kemudian juga mestilah doktor tu yang amanah dan terpercaya. So amanah, terpercaya, dan juga dia adalah seorang yang Muslim. Itu adalah lebih baik, lebih afdal. Cuma ada kadang-kala dia tak boleh, maksudnya bukan doktor Muslim yang dia jumpa. Tak ada pilihan kan. Maka pada waktu tu kita kata Imam Al-Hisni dalam kitab beliau Kifayatul Akhyar dalam mazhab Imam Syafi'i, bila bincang tentang solat ni nak kena duduk ke nak kena berdiri, kan, yang tu kata Imam Al-Hisni kena tanya kepada yang pakar, tabib kata dia, doktor lah, tanya perubatan, perawat. Tapi bila tak menyebut sama ada Islam ataupun Muslim, maka maksudnya yang kita percaya, yang itu je yang ada, maka keadaan seperti itu boleh untuk kita ambil. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Dr. Ali Mahyuddin Al-Qurahudari dalam kitab dia Qadaya Fiqhiyah Mu'asarah tentang isu-isu semasa perubatan, antaranya had dan limitasi kita berubat dengan non-Muslim. Jadi kalau kita kata dalam bab itu, bab memang ada datanya, ada buktinya, kemudian isu aurat dan sebagainya dijaga, dipelihara, isu sentuhan, isu memandang, maksudnya aurat dan sebagainya, maka yang itu ada limitasinya. Dan kalau itu keadaannya, maka termasuk darurat. Jadi kalau kita tak ada pilihan, tak ada apa dah, maka dengan itu kita pegang pada keputusan itu, maka ia dikira sebagai harus. Tapi kalau ada pilihan, lebih baik kepada doktor Muslim, seperti mana imam-imam yang saya sebutkan tadi menyatakan sedemikian. Wallahualam. Jangan asal puasa je gastrik. Asal gastrik puasa dah tu. Jadi kena tanya kepada orang yang pakar ataupun ahlinya. Baik. Ustaz dan juga sedang penonton, kita ada pemanggil yang pertama pada pagi ini. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Ilyas itu? Ya, dia daripada Selamat puasa Cik Ilyas. Selamat puasa juga. Dan yang datang juga bagi Ustaz Mustafa. Ya, silakan Cik Ilyas. Saya tentang bagaimana puasa darurat, berpuasa kepada anggota-anggota keselamatan, seperti contohnya tentera dan juga polis yang terpaksa mengawal keselamatan negara. Adakah dibolehkan berpuasa ataupun memang tidak berpuasa langsung? Kita tahu latihan yang mereka lakukan memang amat berat.
Dan kedua tentang atlet negara yang menjalani pertandingan di luar negara ni, seperti perlumbaan basikal, Tour de France contohnya, dan juga seperti Grand Prix motor ni yang kita katakan pada agak laksa ni. Minta pencerahan yang berlanjut pada bahagian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan berkenaan dengan rukhsah juga Ustaz kan, mewakili anggota-anggota keselamatan yang bertungkus lumus berjuang mempertahankan sempadan dan juga tanah air kita, dan juga kepada atlet-atlet yang sedang berjuang mengharumkan nama negara. Ustaz, sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Ilyas. Dua persoalan dekat situ. Adakah darurat ataupun rukhsah ataupun bagaimana untuk kita kata sebagai barisan hadapan ataupun juga atlet lah. Okey. So sebenarnya kalau kita ada 2-3 hari ni saya tengok ada keluar dalam surat khabar tentang pemain Hadjam ke Jadham ke namanya. Saya lupa Dai Anis. Apa pelik benar nama. Dai Anas pakarlah dalam bab tu kan. Kan dia maksudnya dia punya ketua bola sepak dia ataupun dia punya pengerusi, dia suruh dia buka puasa. Dia kata maksudnya kalau kau puasa ni kira kau balik kampung lah, tak ada nama lah kan. Itu orang Islam lah. Jadi di situ adakah maksudnya atlet ni sama ada dari mengharumkan nama negara ataupun memang atlet-atlet yang beragama Islam di luar sana yang terpaksa bola dan sebagainya. Jadi daripada sudut hukum kita tengok di sini, saya nak pergi dulu kepada yang barisan hadapan tadi. Okey, di sini pertama kita nak kena tengok daripada sudut darurat ni, dia bila sebut tadi berat. Sebut tadi berat, tugas-tugas yang berat, maksudnya adakah juga termasuk daripada ni dan sebagainya. Okey, saya tengok apa yang disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab beliau Fiqh Islami wa Adillatuh, dan perbincangan yang panjang berkenaan dengan perkara ni. Maksudnya dia ada dia punya dawabit. Dawabit ni maksudnya dia ada dia punya kriteria dia, standard dia, supaya kalau kita nak buka puasa dalam keadaan tu kena tengok benda ni. Dan ini juga diperincikan juga oleh Imam Al-Ba'lawi dalam kitabnya Buriyah Al-Mustarshidah dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada dawabit dia. Pertama, dia memang kena buat pada waktu itu. Kena buat pada waktu itu. Maksudnya dia tak boleh tukar mesti. Dia tak boleh buat waktu malam, tak boleh buat lepas buka puasa, tak boleh. Kena buat waktu tu juga. Latihan tu ialah tengah hari pukul 1. Contoh kan. Contoh kan. Pukul 12 kan. Memang tengah hari betul. Kan, ataupun dia punya latihan stamina bola, perlawanan tu kena ada pukul apa? Pukul 3 petang. Memang tak boleh lah kan. Jadi kita tengok kat situ. So itu satu. Yang kedua, dia bukan untuk mempermain-mainkan agama. Kata Imam Al-Ba'lawi, bukan pemain-mainkan agama. Yang ketiga, memang dalam keadaan dia ambil itu adalah untuk tahu kalau dia terpaksa puasa memang rebah dia, jatuh dia kan, ataupun boleh silap pensan dan sebagainya. Okey, kemudian juga yang ketiga, yang keempat nak kena tengok ialah daripada sudut dia punya stamina, dia punya kekuasaan ataupun kekuatan dia tu boleh pergi sampai mana. Dan kemudian yang kelima kata Imam Al-Ba'lawi, kena niat puasa malam tu. Dia tak boleh aku tak puasa besok kan. Dia terus jadi tak puasa. Tak, dia kena niat juga puasa dan dalam sepanjang latihan tu okey, tapi kata yang ni memang tak boleh sebab ni perlawanan pukul 3. Terpaksa buka puasa. Lepas tu dia buka sekadar dia perlu, dan kemudian dia kena imsak, dia kena tahan lah. Tahan lah, maksud sampailah buka puasa. Sebab dia ambil tu untuk waktu tu saja. Bukan boleh buka pukul 3 minum air, pukul 4 makan roti canai, kan, pukul 5 makan nasi lemak pula dah. Macam hari biasa. Itu tak boleh. Sebab dia nampak situ ada bukan darurat situ. Jadi kita kata ambil tu sekadar perlu, dan kemudian saya nasihatkan juga kepada majikan ataupun orang tertentu yang mana memang ada pekerja tu Islam dan sebagainya, maka kita cuba ringankan. Kita jadikan ihsan dalam bulan Ramadan ni. Tak payah buat tu sangatlah kot, tapi bereskan sikit-sikit, tak apa, perlahan-lahan, tak kejar sangat, dan kemudian kita ada dia punya keadaan-keadaan tertentu. Dan bila sebut juga tentang atlet tadi tu pun sama juga keadaannya, tengok kepada keperluan, tengok kepada apa garis panduan yang disebut oleh Imam Al-Ba'lawi tadi, dan disebut juga oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, lebih kurang sama apa panduan dia dan apa keperluan dia. Dan saya sangat juga tekankan, kalau berkait dengan barisan hadapan, kena dapatkan juga dia punya pandangan daripada core agama dia pun ada, dan juga daripada doktor perubatan dia, adakah perlu dan sebagainya. Dan begitu juga dengan atlet, ada doktor dia, ada penasihat dia dan sebagainya. Wallahu alam. Rujuk kepada mereka terlebih dahulu, jangan kita simply buat assumption sendiri, keputusan sendiri, Ustaz. Baik, bila sebut tentang darurat Ramadan ni, kita ada soalan yang berikutnya, Ustaz, menerusi sahabat pemanggil kita yang kedua pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas Kamis dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini, Ustaz. Ustaz seperti kita sedia maklum lah Ustaz ya.
kita ni kadang-kadang kerja di ladang, buruh-buruh ladang dan juga buruh-buruh pembinaan, sektor pembinaan dan juga perladangan ni Ustaz. Mereka ni kalau kerja memang sukarlah untuk puasa Ustaz, tak kerja kan tak boleh pula. Macam buah sawit kalau tak dituai memang rugilah. Jadi persoalan saya, apakah ini juga boleh dikira sebagai darurat ke macam mana Ustaz? Memang tak boleh puasa Ustaz, tak daya Ustaz. Memang fengsan lah jawabnya kalau kerja di sektor peladangan ni. Saya tahu sangat saya pernah di ladang. Jadi soalan saya, apakah ini boleh dikategorikan sebagai darurat? Boleh berbuka puasa ke? Kalau buka puasa pun nanti nak ganti pun dia tetap kerja macam itu juga. Jadi apakah ini dikira darurat atau macam mana? Sudut pandangan Ustaz dan Islam sendirilah. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk soalan daripada Cik Omar Abdul Majid berkenaan dengan mewakili buruh-buruh ladang ni. Out down ke? Tak down kan? Sikit je Ustaz. Tak down. Kuai ada pekerjaan Ustaz. Sikit Ustaz. Pencerahan daripada Ustaz. Kuai buruh ladang. Buruh ladang. Baik, terima kasih pada Tuan Haji Omar dan Anas. Okey, dia sebenarnya dia punya kaedah dia, bawabit dia sama macam tadi. Bila sebut tentang bekerja berat di bawah terik matahari, hasil kena keluar, kemudian juga kena tuai waktu tu segera, macam contoh padi ke apa kan, dah kena musim dia, memang terpaksa, kalau tak nanti burung makan apa benda semua dan jadi rosak dan sebagainya pula. Maka pada waktu itu kita kata lihat kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, menyatakan bahawa benar-benar benda tu kita ambil dengan alasan kalau kita tak ambil darurat itu, dia akan pergi pada kerosakan yang lain. Contoh kalau kita kata tadi, maksudnya kita tak tetap berpuasa, lepas tu kita tak daya dah kan, nak angkat cok sawit tu pun tak daya kan, contohnya kan, ataupun nak angkat mesin ke apa ke nak tu pun dah tak boleh lah, tak hilang kontrak, hilang kuasa, tak ada tenaga. Maka pada waktu tu kita kata dibenarkan dengan keadaannya dia berbuka puasa kan. Tapi kita kena ingat, maksudnya darurat tadi itu yang disebutkan oleh Imam Ba'lawi tadi tu dalam kitab beliau Buriyah Mustashidah tadi, panduan yang sangat bagus sebenarnya kitab tu, ialah berkenaan dengan keadaan kita ambil, waktu kita ambil. Kalau dah tak boleh postpone, malam tak boleh postpone. Oh, malam tak boleh Ustaz, nak pergi tarawih pula dah kan. Takkan kau sawit malam-malam kan, kena kejar pula dengan benda gelap pula kan. Jadi kita tak boleh postpone malam. Tetapi kita kata dia tetap berpuasa pada pagi tu, niat berpuasa, dan dia berbuka tu memang tak daya sangat ni, baru dia berbuka. So bukan sewenang-wenangnya terus dia buka puasa dan sebagainya. Dan juga saya sukalah kalau bekerja tu sendiri, maka cuba untuk cari masa laksanakan juga. Sebab ni di antara dua perkara ni, di antara kita mencari rezeki untuk kita makan, minum dan sebagainya, di antara kita menjaga puasa. Kerana kewajipan kita puasa ni, maka Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu, Allah menyatakan tentang wahai orang beriman. Kan semualah, maksudnya kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu untuk berpuasa sebulan saja. Dan kalau kita mampu teruskan berpuasa dalam keadaan seperti itu. Tapi dalam masa yang sama kita cari rezeki. Maka cuba untuk cari rezeki dalam keadaan berpuasa. Tapi ada keadaan yang memang kita dah tak daya, maka kita ambillah pandangan dan fatwa disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, disebut oleh Syekh Imam Al-Ba'lawi tadi. Maka dengan kadarnya itu bolehlah untuk buka puasa. Tapi bukan sewenang-wenangnya, sorok-sorok sikit lah, belakang-belakang pokok sawit ke, sorok-sorok sikit lah kan. Jadi kita kata keadaan seperti itu. Tapi bukan sewenang-wenang untuk mencari keringanan sengaja di dalam agama untuk berbuka puasa. Itu kita kena ingat betul-betul. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Nanti kena sabu tiba-tiba tengok ada nasi lemak apa semua kan. Saya darurat dia kata kan, rukhsah kan. Jadi kena buat dulu, maksudnya apa yang Ustaz sebut tadi, kena buat kerja dulu Ustaz. Kalau letih dan terpaksa makan baru makan. Bukan sebelum buat tu makan dulu. Jadi itu perlu kita bezakan hukum hakam yang terkait dengan perkara darurat dan juga rukhsah. Baik Ustaz, kita ada Nur Asikin di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Baik, apakah hukum suntikan insulin terhadap pesakit diabetes kronik dalam keadaan pesakit tersebut sedang berpuasa di bulan Ramadan? Adakah suntikan tersebut membatalkan puasanya? Mohon pencerahan Ustaz. Dan kalau dah insulin Ustaz, kadang-kadang dia punya risiko dia jadi hipo, dia memerlukan keadaan itu Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan dari Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, bila sebut tentang benda yang masuk dalam badan kita, dia lebih perbincangan berkenaan dengan jauf, maksudnya rongga ni ada dua. Satu rongga yang terbuka, hidung, kita punya telinga dan sebagainya, kubur, dubur dan sebagainya, depan belakang. Dan yang kedua ialah rongga yang mana dia bukan rongga tapi dengan melalui suntikan. Sebab biasanya pertama kalau kita sebut tentang suntikan insulin ni memang perlu diambil lah. Doktor kata ni 2 kali memang kena ambil tiap-tiap hari ni.
kan. Kalau boleh dia ambil itu adalah waktu dia berbuka puasa, itu lebih baik. Tapi kadang-kadang dia bukan waktu tu, dia kena ambil waktu tu sebelum makan tengah hari, kan. Tu makan tengah hari satu cerita kan, ambil insulin satu cerita kan. Kemudian juga sebelum petang dan sebagainya. Okey, jadi perbincangan tentang jauf ni majoriti kebanyakan dalam mazhab Imam Syafi'i disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau, disebut juga oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dan perbincangan yang panjang dalam kitab-kitab kebanyakan dalam mazhab Imam Syafi'i, dia ada dia punya kategori-kategori dia. So insulin yang diambil ini sebenarnya dia bukan tujuan untuk apa kita kata, untuk mengenyangkan ataupun muslihat tertentu. Sebab tu kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga Syekh Hasan Qaf dalam kitab beliau iaitu Taqrir As-Sadidah, kedua-dua imam ataupun ulama besar ni memperincikan jika suntikan itu diambil bukan tujuan untuk mengenyangkan, untuk jadi helah ataupun vitamin ke untuk apalah, untuk bagi badan kuat ke apa, bukan, tapi disebabkan kerana penyakit, maka hukumnya adalah keadaannya ialah harus. Dan bila kita tengok daripada pandangan JAKIM, yang fatwa JAKIM yang telah diputuskan, ini juga Majlis Fatwa Kebangsaan, dan ini juga pandangan beberapa mufti seperti mana Mufti Wilayah dan juga di Negeri Sembilan dan sebagainya, menyatakan suntikan insulin ini hukumnya adalah harus untuk diambil dan dia tidak membatalkan puasa. Cuma dia punya kadar tu dia kena tengok. Tanya kepada doktor perubatan, kalau kata bulan puasa ni boleh tak kita ambil, maksudnya lepas sahur, bukan lepas sahur lah, sebelum sahur kan, sebelum sahur dengan waktu buka. Doktor kata kita tengok dulu, cuba dulu. So cuba tu tengok, macam okey lah untuk bulan puasa ni kan. Maka pada waktu tu dia cuba pada waktu tu, dan tak melibatkan isu-isu perbincangan fiqh dan sebagainya. Tapi kalau doktor kata ni tak boleh ni, memang kena ambil waktunya pukul 2 dan juga pukul 5 petang, kena ada 2 suntikan kan. Jadi kalau waktu tu kita kata macam mana, kena suntik juga dekat perut? Ya, kena dekat perut. Okey. Kemudian yang ketiga, tanya doktor, boleh tak saya suntik tempat lain? Contohnya dekat tangan ataupun dekat peha, dekat mana yang selain daripada perut. Doktor kata tak boleh. Jadi kalau dah macam tu, barulah hukumnya harus, dan kita ambil suntikan itu, dan mudah-mudahan Allah berilah kebaikan kepada kita dan kita memahami hukum itu, dan mudah-mudahan Allah bagi ganjaran pahala pada kita atas penyakit yang kita ada, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya, dan selepas ini Ustaz kita akan cerita sedikit, mungkin Ustaz boleh kongsikan puasa bagi mereka yang diuji dengan mengidap penyakit yang kronik seperti HIV/AIDS. Ustaz, selepas ini terus setiap menonton Tayla Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih atas tontonan anda para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi para penonton berbicara tentang darurat Ramadan, dan terima kasih kepada anda yang menonton di FB Live yang telah pun sudi tekan butang kongsi, sama-sama telah pun sebar luaskan siaran kita pada pagi ini. Dan para penonton, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Banyak soalan Ustaz tentang darurat Ramadan ni, ada masuk rukhsah sikit, cerita tentang darurat lah yang topik yang kita nak fokus pada pagi ini. Kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita, tapi sebelum tu Ustaz, tadi sebelum berehat ada soalan yang diajukan oleh sahabat saya untuk dijawab oleh Ustaz tentang masalah menguruskan pesakit HIV/AIDS yang mereka perlu makan ubat untuk menghalang virus itu daripada merebak. Dan kadang-kadang tu boleh puasa tanpa makan ubat pada waktu yang siang hari, tetapi kadang-kadang tu kebanyakan masa kena makan ubat juga Ustaz, sebagaimana yang telah pun disampaikan. Jadi bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhairi dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, berbincang tentang bahawa penyakit ni dia ada 2 jenis. Satu secara umumnya lah, sebenarnya beliau bahaskan ada 3 jenis, tapi kita ambil 2 secara umumnya. Pertama, penyakit yang tak ada harapan sembuh, cuma kita boleh mungkin kurangkan dan sebagainya lah. Okey, macam HIV tadi dan sebagainya, ataupun penyakit tua renta orang panggil kan, terlampau tua dan sebagainya.
sampai kadang-kadang tu sahur pun tak ingat, pukul 12 sahur 12 tengah hari dia pun tak ingat nyanyuk dah apa semua kan, tak boleh buat apa lah kan. Jadi kita kata pada waktu itu dia punya sakit tu kita boleh kata sakit kekal lah. Okey, so sakit kekal ni yang memang tak boleh dia itu berpuasa, memang dia kena ambil ubat, memang dia kena ubat tu pula bukan jenis suntikan ke apa, memang kena telan lah, memang kena makan lah. Ubat tu ada pil, kadang-kadang sekali ambil 5-6 jenis pil kan. Jadi kita kata pada waktu itu dikira sebagai sakit yang tidak ada harapan sembuh lah. Maka sakit yang tidak ada harapan sembuh ni, tengok keadaan ini semua kena ada endorse lah, ada kita kata daripada doktor perubatan dan sebagainya yang mengesahkan penyakit tu, yang memang tak ada ubat dan sebagainya, bukan tak akan sembuh. Maka waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tu Allah menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mereka yang mana memang dah tak mampu nak berpuasa, tak boleh berpuasa, maka waktu tu dia hanya membayarkan fidyah sahaja. Itu dia punya keadaan dia. Okey, itu satu keadaan. Keadaan kedua, orang yang mana sakit ataupun macam tadi HIV dan sebagainya yang kita kata itu tahap pertama lah memang tak ada harapan sembuh. Yang kedua mungkin ada harapan sembuh. Mungkin dia sakit apa ke, sakit ni ke apa, doktor kata yang ni mungkin dia kena puasa dulu. Sebab saya memang ada sahabat yang dia transplant buah pinggang apa benda semua, dan kemudian doktor kata untuk 2-3 tahun ni awak tak boleh puasa. Memang doktor kata tak boleh puasa. Tak puasa ke dia? Tak boleh puasa lah kan. Kemudian juga masuk tahun ke-4 ke-5 doktor kata cuba puasa. Kan dia pun start puasa boleh 3 hari 4 hari, lepas tu tak boleh dah. Dia jadi betul-betul tak larat. Okey, doktor kata tak apa, tak ni. Kemudian juga masuk pula dah tahun 2 tahun lepas, tahun lepas banyak dia puasa. Dah sampai 20 lebih dan sebagainya, lepas tu dia tak larat. Kan? Lepas tu alhamdulillah dia azam untuk tahun ni dia nak puasa penuh dia cuba dengan nasihat doktor. Kan? Jadi kita kata dalam keadaan seperti itu ada harapan untuk sembuh, maka pada waktu itu dia kena gantikan puasa. Yang tadi memang tak gantilah. Memang dia tak boleh kan. Dalam keadaan tu memang tak boleh. Jadi kena tengok kepada keadaan sakit orang tu, dan itu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga perbincangan yang panjang dalam isu ni. Jadi dalam keadaan tadi tengok pada penyakit memang kena ambil ubat, memang tak boleh sembuh, memang sekian-sekian, cuma boleh kurangkan. Tapi puasa memang tetap tak boleh. Maka pada waktu itu atas nasihat doktor. Kalau doktor kata cuba puasa, walaupun penyakit kan, HIV dan sebagainya, cuba puasa. Dia boleh puasa 2-3 hari, lepas tu tak boleh puasa. Ikut nasihat doktor. Wallahualam. Doktor lebih tahu. Insya-Allah tabarakallah, kerana bidang dan juga kepakaran. Kalau tanya saya pun tak boleh nak bantu kerana kita tidak berada dalam sektor itu. Betul. Baik, berikutnya kita ada Ismail Maiser dari Sungai Buloh di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ana dan Ustaz. Okey, soalan saya begini, saya tanya Ustaz. Adakah orang-orang yang ditidurkan oleh doktor atas sebab-sebab tertentu di hospital termasuk dalam darurat Ramadan, dan bila disedar perlukah ia diganti puasa? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail. Saya teringat bila Cik Ismail tanya tentang ditidurkan ni, kita pernah melalui pengalaman itu Ustaz. So sahabat kita mungkin di luar sana ketika wabak COVID melanda tu kan, ditidurkan dan sebagainya. Jadi hukum puasa pada ketika itu dah adakah bila sedar ganti dan sebagainya? Mungkin sedikit penjelasan bila Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cerita tentang orang ditidurkan, dia kias sebenarnya kepada orang yang pengsan. Cuma beza dia ialah yang pengsan ni memang tiba-tiba, yang ditidurkan ni atas dasar darurat yang perlu, yang diputuskan oleh para doktor yang terpercaya. Itu dia punya konsep dia. Baik, Nabi SAW sebutkan dalam konteks ini seperti mana dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Tirmizi, yang mana kata Nabi SAW, rufi'al qalam anis thalatha, telah diangkat tulisan dosa itu daripada 3 kelompok golongan. Antaranya ialah al-majnun hatta yafiq, orang yang gila yang tiba-tiba sehingga dia sedar. Maka sebahagian para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i mengkiaskan keadaan orang yang gila tu ialah juga termasuk orang yang pengsan, termasuk juga dalam keadaan yang kita boleh masukkan orang yang ditidurkan. Okey, so dalam konsep ini Imam An-Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i disebut dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan lebih detail, maksudnya dia tu ditidurkan, dia sedar ke tak? Sepanjang hari ke ataupun macam mana? Ataupun 3 hari ke 4 hari ke macam mana? Okey. So dalam keadaan ni kata Imam An-Nawawi rahimahullah, jika dia ditidurkan sepanjang hari, maksudnya time sahur ke, time apa ke, zuhur ke apa, memang dia tak jaga, tak sedar. Maka waktu tu batal puasa dia. Pasal sebab dia dalam keadaan memang langsung tak sedar. Okey. Walaupun dia jaga tu mungkin pukul 7.40 jaga. Kan? Maksudnya buka puasa. Bagi dia air, baik, buka puasa. Tak, dia memang batal puasa dia. Itu pendapat Imam Nawawi dan majoriti kebanyakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dia tu ditidurkan separuh hari,
Maksudnya dia tidur tiba-tiba pukul 5 kan. Tidur tu bila? Start malam tu lah. Tapi dia tak ada niat nak puasa ke apa. Tu kena tengok jugalah daripada sudut tu. Tapi katalah contohnya awak ni kena tidur kan pukul apa ni? Doktor kata awak nak sahur ke apa, terpulang lah pukul 5 kan. Tapi kena tidurkan lepas tu. Kemudian dia jaga pukul 3 petang. Sebahagian daripada hari tu. Maka kata Imam An-Nawawi puasa dia sah. Puasa dia sah. Ini pendapat juga daripada Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan juga ulama-ulama lain. Jadi tengok kepada keadaan dia, maksudnya batal ataupun tidak, tengok kepada kesedaran dia tu, sama ada sedar ataupun tidak. Tapi melihat kepada apa progres lah daripada doktor, tengok dia punya kesan, tengok dia punya keadaan dan sebagainya, maka itu dia punya konsep dia. Cuma kita kata daripada sudut hukum, tengok dua keadaan tadi. Kalau dia tidur sepenuhnya, maka yang itu memang ditidurkan, memang dia kena gantilah pada waktu-waktu yang lain. Tapi kalau dalam keadaan dia itu boleh terjaga, dan kemudian dia pula boleh sempat niat lagi puasa kan, sahur lagi contohnya, baru dia tidurkan, maka dalam keadaan seperti itu dia haruskan. Tapi sebenarnya itu pun tengok perubatan. Kadang-kadang doktor tak bagi pun, tak boleh makan ni kan, dia terpaksa tidur terus contohnya kan. So tengok pada keadaan. Wallahualam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya kita ada sahabat pemanggil, banyak pemanggil pada pagi ini Ustaz. Siti Rohani Mursyid dari Banting. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Siti Rohani? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, soalan saya begini. Seseorang tu memang dia tak boleh berpuasa lah, dia ada gastrik teruk lah. Tapi dia cuba juga berpuasa. Cuba berpuasa daripada lepas sahur sampai ke 4 petang dia boleh puasa. Tetapi 4 petang tu dia terus sakit, tak boleh tahan. Dia memang kena makan ubat, jadi dia batalkan puasa tu sampai ke 4 petang sahaja. Adakah yang puasa dia terpaksa berbuat puasa sampai 4 petang tu dia dapat pahala puasa ke Ustaz? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kadang-kadang kita perlu memberikan harapan yang besar kepada orang yang usaha untuk berpuasa Ustaz. Jadi dia dah usaha dah, dia ikhtiar dah, tapi macam budak-budak lah, macam kanak-kanak kan, kita kata puasa cuba dulu. Dia tak nak makan dari awal, tak boleh, kita tak bagi galakan kepada mereka. Jadi sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya suka apa yang disebut oleh Imam Izzuddin Abdul Salam. Beliau menyebutkan bahawa al-ajru biqadri masyaqqah. Pahala yang Allah bagi kepada seorang ini adalah berdasar susah payah dia. Kan susah payah dia. Kan kalau saya bawa contohnya sebagai mudahnya, makcik yang kerja petani kumpul duit tiap-tiap bulan RM50, 100 untuk pergi haji. Berbeza dengan tiba-tiba kita dapat bonus berapa, 12,000 terus pergi haji ke ataupun pergi umrah. Berbeza sebab usaha tu. Maka dengan sebab usaha, sebab kepayahan, kesusahan itu, moga-moga Allah memberikan banyak ganjaran pahala kepada orang yang sungguh-sungguh nak cuba untuk menjalankan apa-apa berkait dengan amalan, urusan berkait dengan agama. Jadi dengan keadaan seperti tadi, kita kata gastrik ni dia satu benda yang memang kena makan. Kena makan satu, kena makan ubat satu kan? Jadi dua-dua sekali. Jadi dalam keadaan seperti itu, walaupun dia cuba mungkin pukul 2 petang, pukul 3 dan sebagainya, lepas tu tak daya dah, maka pada waktu itu tak apa, tak ada masalah dia buka puasa. Sebab penyakit ni adalah penyakit yang tengok keadaan. Ada kadang-kadang penyakit memang tak ada harapan sembuh. Gastrik sampai sudah memang tak ada harapan sembuh lah. Maka pada waktu itu dia dalam keadaan seperti itu, dengan nasihat dan sebagainya daripada pakar perubatan, maka tak apalah dia puasa sikit dan kemudian kita bagi harapan kepada dia, mudah-mudahan ada pahala kebaikan untuk dia. Itu satu. Yang kedua, bagi mereka, sebab nak dapat pahala ni ada syarat dia. Betul. Islam buat tu ada niat dia, pagi tu memang niat sungguh nak puasa lah. Bukan tu gastrik tak payah puasa lah. Contoh kan, terus makan pukul 9 roti canai dan sebagainya kan. Jadi tak kena lah. Jadi maksud niat tu awal dah, maksudnya sungguh dan sampai bila dia bertahan. Tu mudah-mudahan. Jadi kita kata dapat pahala pada waktu tu, insya-Allah dapat pahala, dan kemudian fidyah dia bayarkanlah fidyah sebab dia sebagai ganti kepada mereka yang tidak berpuasa dan tak ada harapan sembuh. Okey, kalau gastrik tu ada harapan sembuh, maka pada waktu itu dia ikut juga pada penasihat doktor dan sebagainya, dan hukum ni kita tahu dah, maka pada waktu tu dia cuba puasa, mungkin tak boleh sampai 5 dan kemudian sebagainya, mungkin tahun depan, tahun-tahun seterusnya dia boleh puasa pula. Maka waktu tu dia kena menggantikan puasa yang sebelum ni yang memang dia mampu, tetapi dengan keadaan sakit dia tinggalkan. Wallahualam. Allahu akbar. Dan keadaan Ustaz, orang yang berkhidmat di sektor makanan yang dia terpaksa berhadapan dengan bau, mungkin tepung dan sebagainya yang terbang, yang sukar untuk dikawal memasuki rongga dan sebagainya. Mungkin sedikit selepas ini pencerahan daripada Ustaz. Nantikan jawapannya, terus setia menonton Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan tayangan Ustaz Seidah Kasih, dan kami masih lagi berbicara para penonton. Diskusi topik kita pada pagi ini darurat Ramadan. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafar Suki untuk kita meneruskan diskusi kita. Tadi Ustaz ada soalan mungkin mewakili sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang di sektor makanan di luar sana Ustaz. Ni industri penting negara ni Ustaz. Kadang-kadang terpaksa berhadapan dengan situasi di mana makanan yang mungkin terbang dan sebagainya seperti tepung dan sebagainya, dan perlu merasa makanan untuk menjamin tahap kualiti makanan-makanan yang disediakan. Mungkin ada pencerahan di situ Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Da'i Anas, satu persoalan yang sangat baik, perbincangan. Yang tepung terbang tak apa, jangan pizza terbang. Pizza terbang jangan guna. Contoh kenyang dah Ustaz. Allah Akbar. Baik, jadi bila kita sebut tentang isu makanan itu sendiri, jadi dia sebenarnya dia berkait dengan bau, dia berkait dengan benda yang masuk dalam hidung, rongga dan sebagainya, pernafasan. Baik, di sini perbincangan yang sangat panjang. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i ini, beliau menyatakan bahawa kalau satu orang itu dia angin ataupun bau-bauan, maka pada waktu tu dia tidak membatalkan puasa. Kan, walaupun Imam Al-Mutawalli, satu ulama besar juga dalam mazhab Imam Syafi'i, memakruhkan saja pergi cium bau tepung, wangi bau tepung kan, ubat ke apa kan, dia cium kan, dia jadi syok bulan puasa tu kan, dia suka nak cium, maka waktu tu makruh hukumnya. Tetapi pandangan yang lebih tepat seperti yang disebut oleh Imam Azra'i, salah seorang juga imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, membenarkan, maksudnya harus untuk dia tu dalam keadaan mencium bau-bau ataupun bahan-bahan makanan, basi ke tak basi lagi ke, hukumnya adalah diharuskan dengan keadaan seperti itu. Okey, itu dia punya keadaan dia. Tetapi kalau benda tu ialah benda yang berterbangan, benda yang disedut dan sebagainya, maka di sini daripada sudut asasnya benda yang memang sukar untuk dielakkan, berterbangan macam kan, dia macam ibarat habuk-habuk lah. Kemudian kadang-kadang kita tersedut habuk lah, bulu apa benda kan, walaupun bulu tak masuk lah kan, tapi habuk-habuk yang ada, maka persekitaran kita dalam keadaan seperti itu dia normal yang biasa, dan itu qiyas kepada keadaan orang yang Nabi kata apa dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, wa balligh fi istinshaq illa an takuna sha'ima, kamu bersungguh-sungguh dalam keadaan masukkan air ke dalam hidung, melainkan kamu dalam keadaan berpuasa. Bukan maksud Nabi kata jangan masukkan air, tapi jangan beria sangat, jangan sampai masuk ke rongga dan sebagainya, sekadar di hujung-hujung. Dan kemudian juga kadang-kadang berkumur kan, berkumur dan sebagainya. Okey, so kadang-kadang bila berkumur, kita pasti tak 100% air itu keluar. Kadang-kadang air itu ada titisan sikit lah, berapa mililiter tu dia bergabung dengan air liur, kita pun telan. Maka hukumnya tak membatalkan puasa, sebab benda itu dianggap sebagai uruf ataupun adat yang sukar untuk dielakkan. Jadi samalah macam tadi bau dan sebagainya, benda-benda yang terbang, tepung dan sebagainya, maka kita kata dia tidak ada kesengajaan dekat situ. Bukan sengaja nak pergi kan, tiba-tiba sekilo kenyang dia kan. Jadi yang itu taklah, ni memang keadaan sukar untuk dielakkan, apatah lagi hari raya menjelang tiba kan, sibuk dengan tepung, dengan apa kuih dan sebagainya, maka kita kata dalam keadaan itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat dia tidak disengajakan. Wallahu a'lam. Baik, jadi mudah-mudahan menjadi satu pencerahan kepada kita. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Haji Tukinun di talian untuk soalan yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tuki dan Da'i Anas ya, Haji Tukinun. Ya, silakan Haji. Baik, soalannya gini Ustaz. Jadi ada satu Allah dia sakit Ustaz. Maknanya sakit tu kena makan ubat selalu, tak boleh berpuasa lama Ustaz. Dah 2 tahun dia terlantar, tak boleh sakit. Tapi masalahnya 2 tahun dia tak bayar, tapi tahun yang ketiga maknanya dia ada rezeki nak bayar, ataupun saudara mara dia nak bayar fidyah. Jadi macam mana kiraan dia Ustaz? Sama ada dia nak bayar yang 2 tahun tu terus ke, atau ada ganda, ada double ke, macam mana Ustaz? Sebab ialah rezeki dia tak ada. Maklumlah sekarang ni zaman susah nak cari duit. Sebenarnya rezeki tu ada pada tahun ketiga dia boleh bayar, ataupun saudara mara dia nak tolong bayar. Jadi nak minta penjelasan Ustaz macam mana ya. Itu saja soalannya ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinun. Soalan juga sedikit tentang fidyah yang ditanyakan Ustaz, dan juga darurat jika mana sakit diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah ceritakan tentang 5 ujian yang akan diberikan kepada orang yang beriman dan sebagainya, dan kemudian Allah kata wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa dia? Ketakutan, kemudian juga kelaparan, tu tak boleh makan itu
kan tak boleh makan. Jadi dia terpaksa kena makan ubat dan sebagainya. Juga ujian bagi orang yang berpuasa dan juga ujian bagi orang yang sakit, ujian kematian, ujian kekurangan harta, ujian kekurangan buah-buahan. Maka Allah kata sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar dengan ujian yang Allah bagikan kepada dia, terutama juga ujian yang sakit. Baik, jadi bila keadaan yang seperti tadi tu, dalam keadaan dia sakit dan sebagainya, maka fidyah. Maka fidyah ni Allah sebut tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Iaitulah setiap orang yang mana tak mampu dah untuk berpuasa, maka dia bagi fidyah kepada orang fakir miskin ataupun kepada fakir miskin. Jadi dalam keadaan seperti itu, dia dah memang tak berpuasa, kemudian terpaksa makan ubat, memang kronik lah, maka dalam keadaan tu dia hanya membayarkan fidyah saja. Fidyah ni banyak mana? Okey, fidyah ni kalau ikut kiraan Arabnya kan, dia 1/3 kati Baghdad. Apa benda tu Ustaz? Kati Baghdad. Kati Baghdad. Satu per 3 kan. Dalam istilah mudahnya kita kata dalam 600 gram. Jadi pada 600 gram tu lebih kurang dalam RM4 untuk satu hari yang ditinggalkan. Maka Haji Tukanan tadi sebut tentang saudara dia. Maka dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, hadis sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, "Sama anhu waliyuhu", maka dipuasakan daripadanya walinya, maksud saudaranya ataupun kaum kerabatnya. Maksud puasa itu mengikut pandangan majoriti para ulama ialah dibayarkan fidyah. Okay, dibayarkan fidyah. Jadi dalam keadaan orang yang sakit, kalau dia ada duit lebih, dia boleh bayar sendiri. Tapi dalam keadaan tadi tu dia tak ada duit, maka tahun kedua, tahun ketiga dibayarkan fidyah, dan fidyah itu dia terpulang kepada kita. Tidak wajib untuk digandakan. Maka kalau ikut fatwa di wilayah, di Selangor dan sebagainya, maka sunnah lebih baik digandakan kalau dia mampu. Atau syaratnya kalau dia mampu. Kalau tak mampu, katalah 30 hari, 3 darab 4, RM120. Maka RM120, RM120 lagi tahun depan. Kalau dah didarab tu banyak juga kan. Jadi keadaan seperti itu, kalau kita tak mampu, bayarlah sekadar hari yang kita tinggalkan tu. Kalau tahun ni 120, tahun depan pula juga 120. Kalau boleh berpuasa pula, kalau contohnya separuh bulan, maka mungkinlah daripada tu RM60 dia bayar. Jadi tengok pada keadaan tu, dan kalau ada duit yang lebih, afdal, lebih baik untuk digandakan. Wallahualam. Itu dia punya konsep dan juga keadaan dia. Wallahualam. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Nurul Hidayah Saifuddin di talian untuk soalan yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat puasa dan selamat Ramadan. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kepulau. Soalan saya tentang penyakit sawan, Ustaz. Bagaimana seseorang yang mempunyai penyakit sawan? Sebab saya seorang penyakit sawan itu, kadang-kadang saya main efek tu macam saya rasa di depan searching macam tu. Kadang-kadang kalau main efek tu saya tulis-tulisan, kadang-kadang saya rasa sekejap, lepas saya sudah tu, bolehkah saya sambung puasa saya? Baik. Apa komitmen Ustaz tadi saya. Baik. Dan satu lagi tentang macam keadaan masyarakat lah. Kadang-kadang kawan atau lepas asal tu macam masyarakat cakap, tak payahlah berbuka puasa, macam saya nak ganti puasa dah jadi masuk asal dah. So, aku komen Ustaz tentang keadaan ini. Baik. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Nurul Hidayah yang bertanya soalan mewakili mereka yang diuji dengan penyakit sawan. Kadang-kadang ada yang kronik, ada yang tak kronik Ustaz. Jadi adakah sama konsep dengan apa kata hilang ingatan dan sebagainya? Bab kesihatan ni dia memerlukan penjelasan yang terperinci Ustaz. Dan yang kedua tu saya kurang jelas soalan yang saya dengar bab buka puasa belum waktu Ustaz. Ataupun pukul 4 dah terpaksa makan, begitulah Ustaz. Yang kedua tu. Jadi dua soalan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah. Dia sawan ni dia melibatkan isu pakar saraf. So pakar saraf ni kita kata dalam penentuan sebenarnya memang kalau ikut kajian-kajian yang ada 2015 dan sebagainya berkenaan dengan isu sawan dan sebagainya ni, dia melihat kepada asasnya memang bila kita tukar tabiat ni maksudnya tabiat ambil ubat, tabiat waktu makan, tabiat dia punya waktu tidur, dia akan ganggu. Bahkan 63% daripada kajian yang dibuat, penyakit sawan ni dia berlaku lebih lagi pada bulan Ramadan bagi mereka yang berpuasa. Sebab dia akan berlaku tiba-tiba. Sebab apa? Pola pemakanan dia berubah, tidur dia jam,
kan pagi-pagi dah kena bangun, pukul 5 dah kena sahur. Jadi lepas tu kadang-kadang tu keadaan lah. Kemudian juga ambil ubat tadi, ada beza antara ambil dan sebagainya. Jadi dia menjadi kesan kepada dia, dan sebab tu kita kata atas nasihat pakar, doktor yang bahagian saraf dan sebagainya, bahagian menguruskan perkara ini, maka kalau doktor kata awak ni tak boleh ubah awak punya pola perubatan ni, ambil ubat, kemudian juga dia punya ni dan sebagainya, maka pada waktu itu dia perlu untuk ambil nasihat doktor dan dia untuk tidak berpuasa. Itu dia punya keadaan ringkas bagi orang yang dalam keadaan seperti itu. Saya mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, Allah beri kebaikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada terlibat dengan penyakit seperti itu. Wallahualam. Terima kasih untuk jawapannya Ustaz, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Dan sedar tak sedar, kita akan tamat siaran kita di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus dia menonton Tanya Ustaz, seindah kasih, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam siaran Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi berbicara tentang darurat Ramadan, dan kita masih lagi bersama Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Banyak Ustaz kita bincangkan pada pagi ini. Ada yang masuk darurat Ramadan, pasal ruqsah pun banyak, ada yang tepung terbang lah, macam-macam lah kita dah bicarakan. Jadi untuk anda yang mungkin terlepas siaran awal tadi di TV3, anda boleh ulang tonton menerusi saluran di TV3 di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan juga bagi anda yang ada siaran ataupun tonton HD, anda juga boleh menonton kami stream menerusi tonton, dan di situ lebih jelaslah untuk kita menonton kerana dia punya gambar dia pun cantik. Saya dah tengok ditonton, mungkin baru bagi anda tetapi ianya telah lama bersiaran di TV3 dan juga di TV9 untuk tonton HD. Ini stream kami segera, dan banyak lagi pilihan-pilihan menarik untuk sama-sama kita ikuti, terutamanya program di bulan Ramadan di TV3 dan TV9. Baik Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook, Sal Rasid Cik Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, cuaca panas terik menyebabkan tidak tertahan lagi untuk meneruskan puasanya meskipun berbaki beberapa jam sahaja untuk sampai waktu berbuka. Adakah dibenarkan berbuka sebelum berlaku kemudaratan kepada dirinya seperti pengsan, dan adakah ini dikira sebagai darurat Ramadan? Mohon penjelasan daripada Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ala Rasulillah. Bila sebut tentang cuaca panas ni, pada zaman baginda Nabi SAW pada Yaumus Saif ataupun Saif, iaitulah hari yang tersangat panas, iaitulah baginda Nabi SAW dalam keadaan atash, syiddatil har, yang tersangat panas dan dalam keadaan tersangat haus. Maka baginda Nabi SAW memerintahkan sebahagian sahabat, ini hadis sahih dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya, maka Nabi SAW memerintahkan sebahagian sahabat untuk menjuruskan air ke atas kepala baginda Nabi SAW. Maksudnya, sebelum yang buka puasa tu, kan, cuba dulu untuk sejukkan badan. Okey, sejukkan badan. Okey, daripada terus buka puasa sebab takut pengsan ke apa, cuba sejukkan badan. Sebab Nabi buat. Sebab Nabi buat. Maksudnya Nabi suruh sahabat jiruh dulu dan sebagainya. Dan ini saya faham mungkin tempat cuaca-cuaca yang terlampau panas 50, 55. Saya pernah dulu masa belajar 55. Memang sangat panas lah. Tapi puasalah. Alhamdulillah puasa lah kan. Jadi nak ceritanya keadaan terlampau panas, dan kemudian aircon tak payah cerita, kipas depan muka bagi betul-betul ni, tapi tetap juga puasa. So maksudnya dalam keadaan seperti itu, keadaan cuaca tak amat panas, kita kembali kepada apa yang baginda Nabi SAW lakukan. Kalau dapat kita sejukkan badan dulu sementara menunggu 2-3 jam sebelum waktu buka puasa. Tapi katalah contoh memang dah sampai bergigit, bagi air pun tak boleh juga, memang nak kena masuk air dalam badan, kena minum, maka waktu tu barulah dianggap sebagai darurat. Jadi darurat tu kena tengoklah, sebelum tu kita siram badan dulu, bagi sejuk dan sebagainya, tempat yang kawasan mungkin kipas dan sebagainya. Maka kalau tak jalan juga, maka barulah kita ambil pilihan darurat tu. Kan, cuma kita kata lebih baik untuk berpuasa lah, itu lebih utama, dan seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi tak semua orang sama kondisi keadaan badan dia dan sebagainya, maka dalam keadaan tu dia boleh ambil sekadar darurat yang betul-betul dia perlukan. Wallahualam. Dan dia gantikanlah pada hari lain. Betul.
Maksudnya mula basahkan badan terlebih dahulu. Betul. Kalau tak mampu barulah basahkan tekak, Ustaz. Betul. Jangan basah tekak dulu, Ustaz. Dia yang terbalik pula. Dia basahkan badan dulu, dan baru basahkan tekak. Baik. Itulah antara keringanan yang diberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Berikutnya Ustaz, kita ada soalan Facebook daripada Jejak Yang Hilang. Namanya menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah syariat membenarkan darurat Ramadan bagi mereka yang terputus bekalan air, sedangkan mereka masih dalam keadaan perlu mandi wajib, sebagai contoh setelah habis tempoh haid, Ustaz? Baik. Terima kasih pada soalan Jejak Yang Hilang. Satu perkara yang sangat bagus, persoalan berkenaan dengan itu baru termasuk darurat. Ni antara soalan isu berkait dengan darurat. Tak ada air kan, tiba-tiba tak ada air dan sebagainya. Jadi haid ataupun sekarang dah putus, dah bersih, dah suci kan, kata Allah Subhanahu wa taala, yasalunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada kamu tentang haid, dan kemudian Allah menyatakan apa dia, hatta yathurn kan, sehinggalah mereka suci maksud sehingga mereka mandi. Jadi mandi itu lepas tu kena buat kewajipan lah, puasa dan sebagainya. Dan itu yang berlaku ketika mana Fatimah binti Abi Hubaish datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Sayyidatina Aisyah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah bagi tahu, kunna nu'ma biqada'i saum wala nu'ma biqada'i salah. Kita diperintahkan untuk menggantikan puasa dan kemudian kami tidak diperintahkan untuk menggantikan salat. Maksud dalam keadaan haid itu dia berhenti puasa dan kemudian dia puasa baki yang ada beberapa hari yang lepas tu masa dalam bulan Ramadan, dan kemudian digantikan pada waktu yang akan datang puasa yang telah ditinggalkan kerana dalam keadaan haid. Baik. Jadi dalam keadaan tak ada air tu, dalam hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah, ketika mana ada satu orang sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dia ditimpa kecelakaan, dia punya kena empat batu. Kepala ni betul-betul habis lah, kan? Darah teruk lah. Dan kemudian waktu tu dia berjunub, dan kemudian dia nak solat. Maka sahabat kata, kamu kena mandi junub. Mandi junub, lepas tu meninggal dunia sahabat tu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Nabi dapat tahu cerita tu, Nabi menyatakan, alla inna syifa'i as-su'al, sungguh ubat bagi kejahilan tu kamu kena tanya. Maka Nabi kata, cukuplah sekadar kamu ambil ini dan ini, maksud bertayamum. Maka daripada hadis tu, dan ini disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dan kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, membenarkan tayamum mengganti mandi wajib, dan kemudian lepas tu dia terus berpuasa. Itu dia punya keadaan dia dalam keadaan yang tidak ada air. Adakah dia perlu balik mandi wajib lepas ada air? Tak perlu. Sebab sudah terangkat dengan tayamum tadi yang disebut dalam hadis, dan itu pandangan imam ataupun mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi keadaan darurat, maka gunakanlah apa yang ada, dan itulah tayamum tukar kepada ganti wuduk dan air tadi. Wallahu a'lam. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan berkenaan dengan pesakit asma ni Ustaz, daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, bagaimanakah puasa orang yang mempunyai penyakit asma atau lelah dan terpaksa menggunakan inhaler untuk membantu pernafasan ketika diserang penyakit asma? Adakah puasanya sah? Dan yang kedua, apakah hukum berpuasa bagi pesakit dialisis? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dua persoalan yang sangat baik. Okey, pertama tentang isu penggunaan inhaler ni, dia sebenarnya dalam satu inhaler tu dia ada lebih kurang dalam 200 ml. So 200 ml ni boleh berapa ratus kali semburan. Setiap kali sembur tu yang masuk ke dalam kita punya bahagian tu adalah 0.05 ml. Bermakna dia tak sampai satu titis pun. Tak sampai satu titis. Dan kemudian ini perbincangan yang diperdebatkan di kalangan para ulama, termasuklah majlis fatwa perbincangan di Malaysia. Dan ini saya sebut awal-awal memang ada perbezaan pendapat tentang isu berkait dengan perkara ini. Okey. Jadi kalau kita melihat kepada pandangan contoh JAKIM, contoh Fatwa Negeri Sembilan, contoh lagi Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, dan pandangan-pandangan ulama antarabangsa seperti mana Fatwa Kuwait dan sebagainya, menyatakan bahawa hukumnya adalah batal puasanya. Kemudian ada pula pandangan yang lain seperti mana Syekh Dr. Suqaradawi, Syekh Dr. Khalil, kemudian juga pandangan daripada Mufti Wilayah yang dulu dan sebagainya, menyatakan bahawa dia adalah perkara yang tidak membatalkan puasa kerana dia qiyas kepada air lebihan wuduk tadi tu. Kan kita bila berwuduk, kan maksud kita basuh kita punya ni, kita memang rasa buang habis lah. Tapi hakikatnya ada titisan-titisan. Kemudian kita pun telan
air liur lah. Sisa. Bukan sedut banyak. Dia titisan air liur saja kan. Maka dengan keadaan seperti itu, dia dah jadi uruf dan adat yang memang tak boleh dielakkan, darurat. Maka sebab tu kita kata tadi beberapa fatwa mengharuskan, membenarkan untuk dia gunakan inhaler ataupun sebenarnya apa dia panggil nebulizer kan, yang apa pernafasan apa semua dan sebagainya tu, maka dia ambil kepada keadaan darurat yang tidak dapat dielakkan tadi. Maka kita kata kalau ambil pandangan Syekh Dr. Qaradawi, pandangan sebagai ulama lain mengharuskan atas dasar kerana sekali sembuh tu 0.05 ml tu dia bukan, dia macam wak macam tu kan, bahkan sangkaan je sampai ke perut mungkin tak sampai pun. Sebab apa? Dia macam ibarat angin apa macam tu saja yang masuk. Maka saya kata kalau tuan-tuan mengambil pandangan daripada fatwa yang tuan-tuan terpercaya, Syekh Dr. Qaradawi, fatwa Mufti Wilayah dan sebahagian fatwa dan sebagainya, maka hukumnya adalah dibenarkan. Tapi kalau ambil pandangan Jakir, maka hukumnya tidak dibenarkan. Jadi bila timbul perselisihan di kalangan para ulama, kalau boleh kita cuba untuk tak ambil lah kan dalam keadaan tu. Tapi kalau dah terpaksa juga dikira masa darurat, dan insya-Allah mudah-mudahan teruskanlah berpuasa. Itu keadaan dia. Okey, itu pertama. Yang kedua, isu tentang HD dan juga PD. PD ni dia ada dua beza tu. Kalau PD dia memang hemodialisis, tapi PD dia lebih fokus kepada dia punya apa kita kata saluran-saluran tertentu. Maksudnya ditebuk kat sini, doktor akan bagi dia ni dan doktor akan ni proses dan melalui perut lah. Kalau dia lebih kepada HD ni dia memang seakan buah pinggang tiruan. Tu memang kena masuk, kena cuci, kena apa, bahkan kadang kena doktor yang betul-betul bertauliah, kena tengok betul, ambil masa 5 ke 6 jam dan sebagainya. Jadi dalam isu ni, adakah membatalkan puasa ataupun tidak, perbincangan yang panjang, perdebatan yang panjang juga di kalangan para ulama tentang isu ni. Ada fatwa yang menyatakan batal, ada fatwa yang menyatakan tidak batal dan sebagainya. Tapi secara umum, apa yang disebut dalam fatwa perbincangan irsyad fatwa di Mufti Wilayah dan juga pandangan fatwa yang ada seperti mana Jordan, Kuwait dan sebagainya, dan juga pandangan ulama-ulama yang lain, maka menyatakan bahawa ia adalah tidak batal dengan syarat dia punya tu memang dia memang kena buat tiap-tiap hari, seminggu 2 kali kadang-kadang kan, dan sebagainya. Tapi mereka bagi ruang peluang, kalau yang memang ikut perut tadi, maka dia dikira sebagai rongga. Maka dibatal lah. Kalau ikut yang mana darah dan melalui kita kata proses buah pinggang tiruan tadi pun juga menyatakan batal dan sebagainya. Cuma kita kata dalam keadaan seperti ini, apa lagi ruang yang dia nak berpuasa keadaan tu. Maka saya kata kalau kita ambil pandangan wilayah dan beberapa pandangan fatwa yang ada, maka tak ada masalah, dan mudah-mudahan Allah berikan dia kebaikan dan kesungguhan dia untuk berpuasa dalam keadaan badan dia lemah sebenarnya. Hemodialisis ni dia jadi efek yang ni kan. Maka mudah-mudahan Allah terimalah insya-Allah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan ada pahala di situ. Dan Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan tentang darurat Ramadan ini. Terus setia menonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Indah Kasih, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar puasa kita? Semoga terisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat insya-Allah. Baik, kita masih lagi Ustaz. Kita bersama dengan Ustaz Mustafa Suki untuk sambung diskusi tentang darurat Ramadan ni Ustaz. Banyak perkara yang berkaitan dengan darurat ni. Baik, bila sebut tentang darurat, ada soalan yang diajukan oleh sahabat kita, tapi sebelum tu kita nak cerita dulu sedikit tentang hukum hakam berkaitan darah Ustaz, transfusi darah dan juga hukum orang yang berbekam dan sebagainya Ustaz, sedikit. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kan, jadi menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan darah dan kemudian juga untuk transfer darah dan sebagainya. Maka di sini kalau ikut fatwa Jakim, saya ringkaskan saja, fatwa Jakim menyatakan bahawa hukumnya adalah dibenarkan, diharuskan dalam keadaan tertentu. Kan nak ambil sampel darah, nak ambil apa dan sebagainya, maka hukumnya adalah dibenarkan. Sebab kita tengok juga kadang-kadang tu keadaan tu kan, suntikan untuk ambil darah ni ada macam-macam
Kan ada suntikan tu kadang-kadang pada otot, ada kadang-kadang tu suntikan pada salur darah. Kan ambil darah salur darah lah, takkan kat otot pula kan. Jadi kita kata ada suntikan tu pada kulit dan sebagainya. Maka semua tu ada perbincangan yang cukup panjang. Cuma saya kata fatwa JAKIM di Malaysia membenarkan untuk keadaan yang seperti itu atas bab-bab tertentu. Contoh buat ujian HIV, contoh ambil darah penyakit ke, nak tengok darah tu nak ambil apa? Contoh nak tengok kandungan gula dan macam-macam lagi, maka hukumnya adalah diharuskan dan tidak membatalkan puasa. Berdasarkan juga hadis yang Nabi sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari tadi tentang keadaan Nabi berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa. Wallahualam. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Mentari Senja. Belum senja lagi tapi dah tanya soalan di Facebook. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah puasa bagi kumpulan anggota pembedahan yang merangkumi doktor, pembantu, jururawat dan lain-lain yang perlu berada dalam Dewan Bedah untuk tempoh masa yang panjang atau lama? Adakah dikira darurat bagi mereka kerana memerlukan tenaga dan lebih fokus untuk memastikan pembedahan itu berjaya, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, dalam keadaan doktor, pegawai-pegawai perubatan yang bersama dengan pembedahan dan sebagainya, pada asalnya dia tak berbuka puasa. Pada asalnya dia tidak berbuka puasa kerana suasana dan sebagainya, dan sebenarnya kalau ikutkan tu fokus juga tu. Fokus juga dalam keadaan puasa kan. Cuma kita nak kata daripada sudut asasnya, kalaulah kata memang tak boleh langsung fokus ke apa, saya ingat dalam keadaan seperti itu doktor tu yang kena dapatkan rawatan lah. Doktor tu kena dapat rawatan kan. Cuma kita kata dalam keadaan ni memang dia masuk tu keadaan dia berpuasa. Keadaan berpuasa kerana dia tidak termasuk dalam darurat yang dibenarkan untuk berbuka puasa. Dan sebab tu dalam kaedah menyebutkan, disebut oleh Imam Asyuti dalam kitab beliau Ashbahun Nazair, disebut al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Kalau hajat tu betul-betul perlukan kepada suatu perkara, maka dia boleh pergi kepada darurat. Jadi maksudnya memang doktor kata tak boleh ni, memang kita ni sebab apa? Sebab 8 jam contohnya. Tapi kalau 8 jam bagus juga sampai buka puasa. Kan? Jadi masuk Dewan Bedah pukul berapa? Pukul 4 ke pukul 5 lepas asar ke, terus sampai buka puasa. Okey juga tu. Kan? Cuma kita kata tengok untuk ambil tu dia berdasarkan hajat yang boleh membawa kepada darurat. Kalau tak, dia tak ambil hajat tu dan kemudian doktor boleh teruskan pembedahan dan sebagainya dalam keadaan seperti itu. Kerana dia lebih lebih fokus. Betul lah lebih sekian-sekian, tapi sebenarnya kadang-kadang makan banyak pun mengantuk juga. Betul. Itu juga kita kata dalam keadaan itu dia melihat kepada hajat yang sebenar, kepada darurat, baru dia boleh ambil. Kalau tak, kekal macam biasa. Betul. Niat puasa dan teruskan puasa. Wallahualam. Takut bila makan sambil operate tu tak boleh fokus lah Ustaz. Kata semalam minta sirap, kenapa bagi Bandung? Marah pula tak. Dia tak boleh fokus. Jadi itulah antara fokus yang perlu, dan juga jihad juga kepada mereka golongan-golongan ataupun mereka dipanggil barisan hadapan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi Siti Nurbayah di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua soalan. Adakah ibu mengandung adalah golongan yang diberikan kelonggaran untuk mendapatkan darurat untuk tidak berpuasa demi kesihatan diri dan juga kandungan? Dan yang kedua, adakah seseorang yang tidak sihat perlu mencuba terlebih dahulu untuk berpuasa untuk melihat atau menilai keupayaan diri sendiri untuk berpuasa, atau terus mengambil keputusan untuk tidak berpuasa kerana meletakkan mindset ada darurat pada bulan Ramadan bagi orang yang sakit, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, untuk ibu yang hamil dan juga wanita yang menyusukan anak, yang ni memang rukhsah Allah bagi. Maksudnya dia kalau dia perlu dia ambil. Sebab apa? Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi, dalam riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, hadis yang sahih, kata baginda Nabi SAW, innallaha wada'a 'alal musafir syatrus salah. An musafir wal murdi wal hamil wal murdi as-saum aw siyam. Kata baginda Nabi SAW, Allah telah memberikan keringanan kepada orang yang mana dia dalam keadaan bermusafir, iaitu menyeparuhkan solat dia. Maksudnya solat tu kalau zuhur 4-2 lah. Okey, sebab musafir. Dan kemudian juga bagi orang yang hamil, mengandung, dan juga dalam keadaan orang yang menyusukan anak. Maka dalam keadaan seperti ni memang kalau dia rasa perlu untuk ambil, dia ambil. Cuma dalam pandangan para alim ulama, antara disebut dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dia khuatir kepada kandungan janin dan juga anak dia,
maka pada waktu tu dia kena menggantikan puasa dan membayarkan fidyah. Kalau dia khawatir tu pada diri dia saja, bukan dalam kandungan, dia rasa takut nanti apa dan sebagainya, dia terpengsan, kemudian tak ada susu ke apa dan sebagainya, maka yang tu dia hanya menggantikan puasa tanpa fidyah. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i, itu diputuskan oleh Imam Nawawi dan sebagainya dengan keadaan dua yang berbeza. So kita kata dia memang boleh ambil, memang ada ruangnya, dan itu memang yang Allah bagi. Itu bukan darurat, itu kira sebagai rukhsah, keringanan bagi dia. Okey, kemudian untuk orang yang sakit, dia kena cuba dulu ataupun tidak, secara umumnya kalau doktor kata tak payah cubalah, doktor kata jadi kita kata dalam keadaan tu memang dia tak perlu puasa lah. Tapi kalau doktor atas nasihat kata perlu, maka kita pun cubalah untuk berpuasa sampai pukul 4 ke pukul 5 ke, maka itu dia punya keadaan. Jadi nak tak nak kita kata kena tanya juga kepada pakar perubatan, jangan kita buat keputusan sendiri. Sebab kadang-kadang tiba-tiba kita cuba puasa padahal kita sakit kronik saja nak cuba kan, pukul 9 dah pengsan. Jadi tak kenalah macam tu. Maka kita kata tengok juga kepada pakar perubatan, dan mudah-mudahan dengan sebab tu dia bantu kita, dia tolong kita, dan itu keadaan kita saling bantu-membantu antara satu sama lain untuk terus menjalankan ibadah kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, bila kita sebut tadi, Ustaz dah cerita tentang ada masalah kewarasan dan sebagainya. Ada masalah juga satu lagi Ustaz, berkaitan dengan hilang akal kerana gangguan histeria ataupun gangguan jin dan sebagainya, walaupun sekejap. Jadi bagaimanakah hukum puasa orang seperti ini Ustaz? Okey, kalau dia dalam keadaan dia pengsan ataupun dia tiba-tiba meronta dan sebagainya, dalam keadaan seperti itu, maka kita ambil saja seperti mana pandangan Imam Nawawi tadi. Kalau dalam keadaan itu dia macam terus dalam keadaan sejam, 2 jam, kemudian dia okey, dia normal, puasa, dia kata sihat aja kan, tak ada masalah, maka dia teruskan puasa. Tapi dalam keadaan dia memang terus tak sedar sampai sudah dan sebagainya, maka dalam keadaan sampai berbuih kan dan sebagainya, histeria kadang-kadang boleh bawa pergi jadi sawan dan macam-macam lagi, maka pada waktu tu dia tidak perlulah untuk berpuasa ataupun puasanya batal dan digantikan pada hari-hari yang lain. So tengoklah boleh sembuh ke, tak boleh sembuh ke, penyakit itu berterusan ke, dan kena lihat pada keadaan. Wallahu a'lam. Kalau dia kena gangguan sampai dia makan nasi lemak 3 bungkus kan, itu masalah lain pula Ustaz. Masalah lain pula. Sudah dah kenyang Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kena cek dulu betul ke kena histeria Ustaz. Baik, ni antara perkara yang perlu kita sama-sama ambil cakna, dan kadang-kadang untuk kanak-kanak Ustaz, dalam satu hal kanak-kanak kita nak bagi kesedaran kepada mereka untuk puasa, galakkan tu bagus. Terkadang kita mendesak mereka juga Ustaz. Adakah ini dikira sebagai satu perkara yang dipuji oleh syarak untuk mendidik anak-anak Ustaz? Sedikit panduan pada Ustaz. Okey, tengok Syekh dalam Tarbiyatul Aulad dan sebahagian lagi, antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ibn Majah, iaitu Nabi SAW sebut tentang solat. Solat ni waktu bila murul auladakum bis-salat wa hum abna'u sab'in. Maksudnya kamu perintah anak kamu tu solat, suruh dia solat, ajar dia solat ketika umur 7 tahun, dan kamu tegaskan sikit ataupun pukul dia ketika mana berumur 10 tahun sebab dah nak balik. Jadi maksud kalau 3 tahun tak perlu tekan sangat lah kot. Kan boleh dia puasa 4 tahun, 5 tahun dia boleh puasa sampai pukul 2 pun okey dah. Dia nak sirap nak apa bagilah. Kan nak buat temikai ke apa bagilah kan, tak ada masalah. So maksudnya ialah kita latih, bukan suruh dia puasa sampai habis. Kalau habis tu bonus lah. Okey je tengok umur 5 tahun puasa sampai buka. Kan esoknya tak nak dah puasa. Tak apa, bagi dia galakan, tapi kita kata jangan terlalu menekankan dalam isu ni. Sebab apa? Sebab dia ialah dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Sayyidina Ali, as-sabiyyu hatta yahtalim, kata Nabi, budak yang kecil sehinggalah dia baligh. So baligh tu memang kena pukul lah kan. Sebab tak puasa. Tapi sebelum tu jangan ditekankan, tapi kita ajar cara paling terbaik untuk dia berpuasa, dan jangan terlampau tegaskan sehingga sampai berikan pula masalah kepada dia. Wallahu a'lam. Dan terakhir Ustaz, kita ada soalan yang terakhir saya kira untuk pagi ini daripada Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah darurat Ramadan ini boleh dijadikan panduan buat semua umat Islam dan bukan Islam, bahawa tanggungjawab berpuasa ini bukanlah perkara yang menyusahkan umatnya? Mohon penjelasan Ustaz tentang perkara ini. Dan tambahan satu lagi Ustaz, puasa wanita yang dia tak pasti itu istihadah ataupun haid, sedikit pencerahan pada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul, maksudnya darurat ini adalah satu benda yang istihad Allah benarkan. Hatta sebenarnya dalam Islam ni yang betul-betul tak boleh tinggalnya ialah solat dalam apa keadaan sekalipun. Kan dalam keadaan dia melainkan dia pengsan. Itu saja. Tapi kalau masa dia buka mata dia boleh lagi kan, selain pada haid, nifas dan sebagainya, tetap didirikan salat. Tapi bab puasa boleh tak puasa dengan keadaan darurat dan rukhsah yang dibenarkan oleh syarak. Adapun bagi wanita, maka dalam hadis riwayat pada Abu Daud, Nabi SAW sebutkan bahawa damul aswad, haid ni ialah darah hitam pekat.
maka istihadah itu ialah darah yang lebih jernih, yang lebih tidak hitam, maksud lebih merah lagi. Jadi dalam keadaan yang confused tu, dia bukan terus ambil 15 hari. Pertama kena tengok keadaan darah. So tiba-tiba 10 hari dia dah haid, tiba-tiba tengok hari semua dia terus 16, 13, 17 dia semua tengok merah semua dikira haid dah. Kena tengok pada keadaan darah dan kemudian juga macam mana situasi dan keadaan. Maka ada yang istihadah, ada yang haid. Maka pertama pengenalan, nak tahu cerita tentang warna darah. Kemudian barulah ambil tempoh dan sebagainya dan perbincangan yang panjang. Panjang, masya-Allah, tabarakallah. Jadi penting kena ada ilmu, Ustaz. Belajar dan terus belajar, terutamanya di Tanyalah Ustaz. Sehingga kat sini kita sajikan banyak topik-topik menarik. Baik Ustaz, sudah tak sudah kita telah pun sampai para penonton ke penghujung siaran kita pada pagi ini, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit kesimpulan. Mungkin panjang lebar kita bicarakan tentang darurat Ramadan, 3 pelantikan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali di sana ada darurat yang Allah benarkan, yang Nabi benarkan dan para ulama kita bincang, yang boleh kita ambil dalam keadaan-keadaan yang ada dia punya kaedah-kaedah dia, bukan sebarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, darurat ini mudah-mudahan walaupun ada setengah orang terpaksa buka puasa dan sebagainya, tetapi mudah-mudahan pahala ganjaran juga Allah bagi kepadanya, dan di atas kesakitan, di atas musibah yang menimpa. Dan juga yang ketiga, kita naklah pastikan juga orang yang berada di sekeliling kita kan kena peka jugalah kadang orang tertentu, jangan main tuduh-tuduh je dan sebagainya. Supaya kita faham bahawa dia ni ada sakit dan sebagainya. Dan kemudian berbuka pun janganlah sewenang-wenangnya kan apa letak kat Facebook dan sebagainya. Hormatilah juga orang-orang yang lain, insya-Allah. Baik, jadi kita sudahi dengan doa, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, beri ilmu, kefahaman yang baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kebaikan kepada kami, kepada puasa kami, rahmat dan keberkatan kepada kami dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka-mereka yang sakit di luar sana, dan jika mana mereka tidak juga diberikan kesembuhan, berilah kebaikan, berilah juga pahala yang besar kepada mereka di atas musibah yang Allah berikan, yang Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada panel jemputan kita, Ustaz Mustafa Ramasuki. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan demikian yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Dan esok Tanyalah Ustaz Seindah Kasih kembali bersiaran bersama Da'i Hadari selaku moderator, dan juga panel Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali dengan topik fasa Ramadan. Apakah yang akan dibincangkan? Nantikan siarannya pada esok hari, jam dan juga waktu yang sama. Dan sekali lagi Ustaz, terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Dan juga pada para penonton, ayuh sama-sama kita tangguhkan majlis kita, siaran kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.